Sikit backstory lah diri Una yang dulu macam mana. Semuanya dia buat daripada coklat, dia punya teknologi daripada coklat, dia punya baju daripada coklat, jalan daripada coklat, semua daripada coklat. Kembangkan idea mimpi Una tu dalam blog Pintu Bilik Ayak. Sangatlah dedicatednya aku masa tu. And then dia ada kuasa elektrik juga sebab tu adalah kuasa variasi disebabkan dia disambar oleh kilat. Kio penerbitannya adalah kalau hampa hantar manuskrip, contoh hampa hantar kat PTS, hampa hantar kat Iman Publication, tak kisahlah mana-mana penerbit. Bila hampa hantar manuskrip dekat penerbit, dia akan masuk dalam bank manuskrip dan dia akan lalui proses penilaian dan dia ada saringan-saringan dia lah sampailah manuskrip tu lulus. Pada masa tu manuskrip Una masuk dalam queue penilaian. Penilaian which is the first stage tu lah. Selepas proses penilaian lama jugalah, barulah Una dapat email daripada fiksi. Una ingat lagi masa tu email daripada Amir Muhammad kot. Una ingat lagi masa tu Una dapat email malam and then Una tengah study masa tu dekat meja study bilik college Unicel. And then malam tu tengah fokus buat kerja lah depan laptop. Waktu tulis tiba-tiba dapat email notification, email masuk. Masa tu Una tak nak berharap sangat sebab tak nak berharap yang diterima tu sebab Una tahu Una adalah penulis yang baru lagi dan banyak sangat competition. So memang gamble gila lah masa tu. Disebabkan Una tak nak berharap sangat, Una just tengok email tu macam biasa-biasa je lah. Tak nak macam build up my emotion lah. Bila Una buka, Una literally bagi tahu diri Una macam, Husna jangan berharap sangat, jangan berharap sangat, jangan berharap sangat, nanti yang kecewa. Sambil Una klik dia punya email tu and then dia kata tahniah, and then ada keputusan penilaian kat situ lah daripada penilai. And then Una baca email tu, Una terkaku. Roommate Una kat sebelah tu, Husna kenapa Husna kenapa diam? Husna dapat apa tu dekat handset tu, tengok apa? Una tak boleh jawab sebab Una terlalu terkejut plus excited plus tak sangka gila nak mampu Una literally lompat dekat sebelah katil Una and dia tengok aja. Una tak cakap lagi, Una tak explain lagi kat dia apa sebenarnya sebab aku duk lompat tu. Dia tak tahu and dia macam, Husna tell me. Selepas Una macam calm down, Una cerita kat dia, my friend, tak ada beritahu nama dia, my friend, Una dapat email manuskrip Una diluluskan and ditawarkan untuk diterbitkan. So dia macam, oh, I'm so happy for you, seronoknya ada kawan penulis, macam tu lah dia bla. And then Una stay dalam shock mode, excited mode. Selepas daripada email tu ada jarak beberapa bulan lepas tu baru Una dapat email daripada Kak Julianne untuk proceed penerbitan buku ni. And then daripada situlah decide cover konsep and then buat layout apa semua sampailah dia cakap okay, buku ni kita target untuk publish sebelum PBA KL 2019. Terbit yang ebook version dulu. Una akan tunjuk Una punya tweet excitement Una kat sini. So lepas Una dapat berita tu, Una terus macam, fiksi kan dia suka buat terkejut-terkejut kan, ehem tu kan. So Una pun terkejut juga and Una tweet buat Twitter thread untuk promosi buku ni lah, buku Psychic ni. So that was my debut novel, my very first novel daripada fiksi. And Alhamdulillah buku tu masih ada lagi sampai sekarang. Una sangat berharap yang hampa ataupun korang boleh terus enjoy baca buku tu. Sebab fiksi kan sekarang dia punya marketing style, ada buku yang dia dah off print kan. Una tak tahu sampai bila Psychic ni akan ada dalam market, and I'm hoping it will last longer supaya orang boleh enjoy cerita ni. Selepas daripada umum yang ebook publish tu, April tu ada PBA KL and then Una pergi PBA KL, Una sign novel Una, ada sesi tanda tangan lah dekat depan booth fiksi tu, ada meja kecil kat situ and Una tanda tangan sebelah Nadia Han. Una ada tunjuk video Una yang PBA KL tu dengan Kak Nadia Han kat sebelah. So tak sangka gila yang Kak Nadia Han boleh ada kat sebelah aku. Kak Nadia Han sangat-sangat humble. Hampa boleh dapat vibe kebaikan, kehumblean dia tu daripada cara dia pandang hampa lah. So selepas daripada PBA KL, buku tu macam semakin dapat perhatian daripada geng-geng book reviewer dulu. Una tak expect pun buku Psychic ni akan dapat perhatian daripada book reviewer sebab Una ni siapa je lah kan. Arif Haziq antara yang first review dan buku tu terus dapat traffic daripada orang semakin nak berminat nak
banyak baca and then makin banyak review kat Goodreads lah. Nak cerita pasal Psychic. Psychic ni adalah genre dia fantasy dystopian, dunia masa depan di mana lelaki dengan perempuan ni diletakkan dalam kelas sosial yang berbeza. Lelaki ditindas, perempuan ni dapat nikmat yang lebih lah, macam mereka ni dapat hak pendidikan, dapat hak dalam ekonomi, pekerjaan, politik. Orang lelaki jadi macam bercacai, macam tu lah. Premis dia agak macam kontroversi sikit. Dia ada message tentang feminis dan Islamik juga. So untuk siapa yang tanya Una, adakah Psychic ni boleh dibaca untuk orang yang bawah umur? Sangat boleh sebenarnya, sebab Una tulis buku biasanya yang adult, dan Psychic ni pun yang adult, Aurora pun yang adult, The Next Book pun Una rasa yang adult, K-pop Girl pun Una tulis yang adult. Tu antara buku yang Una tulis juga. So korang boleh baca buku Una tanpa rasa takut-takut kot, sebab tak akan ada scene-scene yang macam tu lah. So sampai sekarang Alhamdulillah ada lagi orang yang berminat untuk baca Psychic, and Una pun semakin nak promosilah karya Psychic ni dekat Twitter, Facebook, dekat YouTube especially, sebab Una nak share experience Una sebagai seorang penulis, dan juga untuk share tentang Psychic ni supaya lagi ramai orang tahu pasal buku ni lah. Hopefully sejak daripada Una jadi penulis, Una ada dapat juga beberapa DM macam mana nak jadi penulis fiksi. So the tip yang Una boleh bagi, kalau hampa nak tahu, fiksi sekarang ni dia hanya terbitkan manuskrip daripada sayembara fiksi. So setiap tahun dia akan announce, okay, tahun ni kita adakan sayembara menulis fiksi. So hampa kena alert, hampa kena follow account buku fiksi, sebab bila-bila masa dia boleh keluarkan announcement ni. Untuk 2020 dia tak ada pertandingan sayembara fiksi 2020, dia ada yang 2019 lah itu. So sekarang ni nak masuk fiksi, Una akui memang agak kompetitif, and I was very lucky to be at the very last place dekat queue penerbitan yang sebelum ni. Una rasa lah Una agak last, Una tak tahu apa sebenarnya yang jadi, tapi Una bernasib baik untuk ditawarkan penerbitan. Alhamdulillah, and that's where I am right now. So untuk fiksi, Una cadang untuk terbit satu lagi novel daripada fiksi. Una tak boleh review lagi cerita dia pasal apa, tapi Una planning lah untuk tulis manuskrip untuk fiksi, hopefully 2021 ataupun 2022. Tapi Una kena start sekarang, and I know that so Una tak start lagi. Psychic dengan Aurora dia ada kaitan. Dia adalah dalam universe yang sama. Psychic ni berlaku di masa depan, dystopian kan, and then Aurora ni berlaku ibarat macam prolog lah, dia berlaku dulu and then barulah Psychic tu terjadi. Dalam Psychic ni ada cerita pasal superpower Psychic, tapi Una tak cerita lebih sangat sebab Una save untuk Aurora. Ni kalau hampa nak tahu the full story, hampa kena baca Aurora jugalah sebenarnya supaya hampa boleh tahu lah the backstory behind all of this. Kalau hampa nak tahu lebih lagi pasal kelebihan Psychic tu, hampa kena baca Aurora lah, sebab Una dive in more detail lebih kepada backstory, sejarah, macam mana kuasa Psychic ni, the premise of superpower itself. Ada lagi lah, ada mystery element ada dalam Aurora. So yeah, that's all for this video. Hopefully video ni boleh bagi semangat kat hampa untuk tulis novel, tak kisah dengan fiksi ke dengan siapa-siapa. Sedikit nasihat pada Una, kalau hampa rasa macam hampa tak confident nak tulis novel, hampa tulis saja, catat dalam buku nota banyak-banyak. Jangan pernah buang idea hampa, sebab idea hampa yang 10 tahun lepas boleh diguna pakai maybe dalam version yang lain pula, and the more improved version untuk manuskrip yang hampa tengah tulis sekarang. And you should tell your story. Una pengen nak baca cerita hampa. Kalau hampa memang seorang penulis novel, jangan rasa ragu-ragu dengan penulisan hampa, sebab ragu-ragu is normal untuk setiap penulis. Una pun sampai sekarang ada macam ragu-ragu dengan kebolehan sendiri, but I know I want to tell this story, that's why I keep writing it. Oh ya, jangan lupa subscribe and tekan butang loceng and like video ni kalau hampa suka. Komen kat bawah video macam mana lagi yang hampa nak tengok lepas ni. And kalau hampa ada soalan pasal writing, boleh juga tanya kat bawah ataupun tanya kat IG Una. Una selalu entertain hampa yang DM kat IG @husnarits juga. And yeah, I hope that this video is helpful. Jumpa lagi dalam video lepas ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum.